Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maklum dalam grup kita nak mula dah bacaan kitab kita, insya-Allah. Tolong maklum dalam grup, dengar tak suara saya ni? Siapa yang dah ada dalam grup ni? Tolong bagi tahu dalam grup, kita nak mula dah. Astagfirullah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' lifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jelas tak dengar? Jelas tak? Jadi insya-Allah hari ini kita sambung kembali mudzakarah kitab Al-Ibanah wal Ifadah في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه, yang dikarang oleh As-Sayyid Ad-Doktor Abdul Rahman Ibnu Abdul Rahman Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu ta'ala. Jadi kita telah membincangkan 4 pembelajaran. Hari ini kita masuk pembelajaran yang kelima, Ad-Darsu Al-Khamis. Ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan juga sedang nifas. Ataupun dah terputus darah haid, terputus darah nifas tapi belum lagi mandi wajib. Ya. Okey, kita baca yahrumu 'alal haidhi wan nufasa ma yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghara. Maka diharamkan bagi orang yang haid dan juga orang yang nifas apa yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil, iaitu as-salatu wat-tawaf wa mashul mushaf wa hamluhu wa kadzalika ma yahrumu 'alal junub wa hiya al-arba'atu as-sabiqatu wa yuzadu 'alayha. Jadi 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil juga diharamkan bagi orang yang berhadas besar ataupun orang yang ada haid dan juga nifas. Sembahyang, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Begitu juga diharamkan bagi mereka yang haid dan nifas apa-apa yang diharamkan bagi mereka yang berjunub, iaitu 4 perkara yang telah kita sebutkan, dan ditambah 2 lagi, al-mukthu fil masjid, duduk dalam masjid, wa qiraatul Quran, baca Quran dengan biqasdil qiraah, dengan niat untuk membaca. Wa yuzadu ma ala ma taqaddam. Okey, ditambah lagi bagi
orang yang haid dan nifas ini beberapa perkara, iaitu as-saum, puasa haram juga bagi dia, at-talaq juga haram bagi suami lah. Dan kemudian wal murur fil masjid in khalafat talwisah, berjalan dalam masjid, lalu dalam masjid kalau takut mengotorkan masjid. Yang kelima, wa mubasyaratu ma baina surah wa rukbah, mubasyarah berseronok ataupun menyentuh barang yang ada di antara pusat dan lutut wanita. Yang kelima, at-taharatu bi niyyati ta'abbud wa sawfa nashrahuha al-ana kullaha mufassalatan. Jadi tadi secara ringkas lah. Tadi secara ringkas. Sekarang ni kita nak bincang satu persatu secara agak terperinci. Okey, yang pertama al-awwal as-salah. Yahrumu 'ala al-haid wan nufasa as-salatu walau naflan wa salata janazatin wa sajdatu tilawatin wa syukrin. Wa ha huna nubayyinu mas'alataini hammatain. Jadi perkara pertama yang diharamkan bagi mereka yang ada nifas ataupun haid ialah sembahyang. Tak sama ada sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Sembahyang nazar ataupun sembahyang bukan nazar. Juga haram sembahyang jenazah. Sujud tilawah, sujud syukur haram belaka kalau sedang haid ataupun nifas. Wahuma mas'alatu turuwil mani' wa mas'alatu zawalil mani' kal'ati. Jadi sekarang ni ada dua masalah yang penting yang disebut oleh Syekh. Yang pertama, al-mas'alatul ula zawalul mani', masalah zawal al-mani'. Zawalul mani' maknanya berlalunya perkara yang menjadi penghalang menunaikan salat. Jadi asalnya orang tu sedang gila ataupun sedang haid. Tak. Kemudian gila ataupun haid itu hilang daripada dia. Hilang daripada dia. Apakah hukumnya? Okey, kita baca. Idza tahuratil haidu aw an-nufasa'u qabla khurujil waqti walau biqadri zamani yas'u takbiratul ihram fa akthara wajib al-qada'u li salati dhalika al-waqti bisyartaini at-taliyain. Jadi bila mana seseorang yang haid tak, ataupun seorang yang nifas suci daripada haidnya, daripada nifasnya sebelum keluar daripada waktu. Walaupun dengan kadar yang muat untuk dilafazkan Allahu Akbar. Seminit sebelum habis waktu zuhur, dia suci daripada haid dan nifas. Ataupun 5 saat, 10 saat sebelum daripada keluarnya waktu zuhur, dia suci daripada haid dan nifas. Kekal sejahtera daripada sebarang halangan. Al-mawani' dengan kadar waktu yang membolehkannya bersuci serta melaksanakan segala syarat solat. Itu yang diterjemah lah oleh Ustaz Nazrul. Jelas tak? Hello? Internet. Masalah internet. Saya dalam proses nak buat ni dah ni. Wi-Fi InsyaAllah lepas ni mungkin tak ada masalah lah. Bismillah. Okey. Mudahnya masalah pertama ni. Jadi syarat pertama, baqa'us salamah minal mawani' biqadri ma yas'u at-taharah. Jadi contohlah kita sebut Zainab ni. Tak. Zainab dia suci daripada haid 15 minit sebelum keluar waktu zuhur. Maknanya dia sedang haid ni. Aduh, sangkut lagi. Dia sedang haid ni. Zainab sedang haid. Kemudian 15 minit sebelum keluar waktu zuhur, tak, dia suci. 15 minit sebelum keluar waktu zuhur, dia suci. Tersekat tadi tak? Sekarang jelas dah tak? Tersekat lagi? Cuba respon sikit. Jadi kita ulang. Zainab tadi, dia suci 15 minit sebelum daripada keluarnya waktu zuhur. Okey. Jadi dalam 15 minit tu, qadar itu sempat tak untuk dia mengambil air sembahyang, lepas tu buat perkara-perkara yang berkait dengan syarat sembahyang. Tak. Lepas tu sembahyang itu sendiri. Sempat tak dalam 15 minit?
sempat lah. Tak. Sebab nak berwuduk 2 minit. Sembahyang 4 rakaat kita letaklah 4 minit. Jadi semuanya lebih kurang 6 minit je lah. Tak. Dan dia suci dalam keadaan 15 minit sebelum masuk waktu asar. Mana 15 minit sebelum keluarnya waktu zuhur. Tak, jadi dalam tempoh 15 minit tu sangat sempat lah untuk dia sembahyang, untuk dia bersuci dan sebagainya. Ketika itu kita sebut wajib dia sembahyang zuhur. Wajib dia sembahyang zuhur. Boleh? Okey. Dengan makna kalau si Zainab tadi tu 15 minit sebelum zuhur dia suci. Tak, 15 minit sebelum zuhur dia suci. Selepas berlalu seminit dia tengok darah tu masih ada. Maknanya dia mula-mula dia cek tak ada darah. Seminit lepas tu dia cek ada darah balik. Jelas tak? Jadi ada seminit sahaja waktu yang tak keluar darah. Ataupun kalau kita buat gambaran gila, dia gila sebelum daripada 15 minit sebelum keluar waktu, dia sembuh daripada gila dia. Tak? Lepas dia sembuh daripada gila, seminit lepas tu gila balik. Jadi dia tu tak, hanya ada seminit waktu yang sehat, waktu yang selamat daripada haid dan nifas, dan juga waktu yang selamat daripada gila. Seminit tu muat dah untuk kita letakkan sembahyang dan juga at-taharah, bersuci dan sebagainya. Tak sempat lah. Tak, maka ketika itu kita sebut dia itu tak wajib. Tak wajib apa? Tak wajib bagi dia untuk sembahyang fardu zuhur. Maknanya nanti kalau dia sembuh daripada gila, tak wajib qada zuhur. Tak, ataupun nanti dia suci daripada haid, betul-betul suci, dia tak wajib qada zuhur. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, baqa'us salamah minal mawani' azamana yas'u tilka as-salah bi akhafi mungkin. Okey. Apa dia diterjemahkan? Kekal sejahtera daripada sebarang halangan sekadar masa yang membolehkannya melaksanakan solat seringkas mungkin. Maksud solat seringkas mungkin tu buat benda fardu je lah. Buat benda fardu sahaja. Tanpa buat perkara-perkara sunat. Okey. Jadi, contoh yang kita sebut Zainab tadi tu, 15 minit sebelum keluar waktu, tak, dia suci daripada haid dan nifas. Ataupun kita sebut dia suci daripada haid lah. Okay, 15 minit tu, tak, muat dah untuk bersuci, ambil uduk, muat dah untuk sembahyang dengan sembahyang dengan apa? Dengan sembahyang yang paling ringkas. Maknanya buat perkara wajib sahaja. Kita sebut muat sangat lah. Maka ketika itu wajib dia sembahyang fardu zuhur. Boleh? Okey. Dengan makna macam gambaran yang saya sebut tadi jugalah. Kalau 15 minit sebelum habis waktu dia suci. Tak, 3 minit lepas tu dia suci, lepas tu 3 minit lepas tu datang darah balik. 3 minit muat tak untuk dia sembahyang tak muat. Sembahyang zuhur. Kita sebut tak muat contoh tak. Maka tak wajib dia sembahyang zuhur bila mana dia dah betul-betul suci daripada haid dan nifas. Boleh tak? Jadi syarat dia kita kena faham elok. Pertama, perempuan tu suci walaupun sekadar takbiratul ihram. Maknanya 10 saat sebelum keluar waktu zuhur tu, 10 saat sebelum keluar waktu zuhur dia suci. Okey, dan dia suci tu berterusan. Contoh sampai ke petang, sampai ke maghrib. Dia sembuh daripada gila tu berterusan sampai ke maghrib. Ketika itu walaupun baki waktu zuhur tu yang dia suci tu
hanya berbaki dalam 10 saat lagi nak habis waktu zuhur tak? Tapi dia wajib juga solat qada fardhu zuhur. Tak? Dan juga dia kena qada fardhu zuhur jugalah. Tak? Boleh. Sebab apa? Sebab lepas dia suci, dia berterusan suci. Sampailah contoh sampai maghrib. Jadi daripada zuhur sampai ke maghrib tu adalah 5-6 jam. Ataupun 3-4 jam. Jadi 3-4 jam tu muat sangatlah untuk letak sembahyang, untuk letak at-taharah dan sebagainya. Boleh? Berbeza dengan kalau orang yang 10 saat sebelum keluar waktu zuhur, dia suci daripada haid. Tak? Okey. Semata-mata masuknya waktu asar, tak? Datang balik darah. Jadi 10 saat sahaja tak keluar darah. Ikut kemaluan dia, 10 saat sahaja. Persoalan, 10 saat tu, muat tak untuk diletakkan sembahyang dalam tu? 4 rakaat zuhur. Dan juga nak diletakkan at-taharah, bersuci dalam tu. Tidak muat lah. Sebab sembahyang sekurang-kurangnya dah 3-4 minit. Maka ketika itu, nanti dia betul-betul suci, dia tak wajib qada sembahyang tu. Okey, jadi kalau tengok dalam muka surat, dia nombor 1 tu disebut apa? Disyaratkan mesti kekal selamat daripada sebarang halangan dengan qadar muatnya bersuci. Ini sebenarnya bagi orang yang tak boleh ambil wuduk sebelum daripada masuk waktu. Ada orang yang dia tak boleh ambil wuduk melainkan selepas masuk waktu. Orang yang sedia bau istihadah dan sebagainya. Tak, kalau orang sihat macam kita tak ada masalah nak ambil wuduk sebelum daripada masuknya waktu. Jadi orang-orang yang contoh mustahadah, waktu yang dia kosong daripada mawanik itu, kita ambil kira sekali waktu bersuci dan juga waktu sembahyang. Contoh bersuci 2 minit, sembahyang 4 minit. Jadi sekurang-kurangnya 6 minit kamu suci. Tak keluar darah setitik abuk. Sekurang-kurangnya begitu. Boleh. Barulah wajib sembahyang zuhur tu. Tapi kalau 4 minit sahaja suci, tak. Maka 4 minit tu muat solat sahaja. Tak muat untuk berwuduk. Maka ketika itu kita sebut tak wajib dia sembahyang lah zuhur. Tak wajib qada zuhur. Berbeza orang macam kita ni. Contoh saya gila, contoh. Na'udzubillah. Okey, 4 minit sebelum keluar waktu zuhur, saya sembuh. 4 minit tu. Boleh tak? Tu kena tu balik tu. Tak boleh biarlah tu. Contoh macam tak kena. Okey, kita tengok contoh belakang tu. Faham ke tak ni? Benda tak susah sangat pun. Wa ilaika amsilatun lima taqaddam, misal law tahurat qabla khuruji waqtil asri bi 5 daqa'iqa fa innahu yajibu 'alaiha al-'asru wa kadzalika adh-dhuhru idza tawaffarat asy-syurut. Tak habis tengok tadi, muka saya tadi. Wa yajibu aidan qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha kadh-dhuhri ma'al asri wal maghribi ma'al isya' bi syarti baqa'i salamah min al-mawani' ba'da zawal al-'udhri qadra al-fardaini bi akhafi mumkin wat taharah. Jadi Syekh sebut wajib juga seorang perempuan tu qada. Sembahyang yang boleh dijamakkan. Contohlah dia suci waktu asar. Tak, dia kena qada sekali dengan zuhur sembahyang. Dia suci waktu isyak, maka bila nak sembahyang, dia kena sembahyang isyak dan juga qada sekali dengan maghrib. Bila tu kena qada tu? Dengan syarat dia kekal selamat daripada mawanik. Mawanik ni dia tidak mari darah kali kedua, tak mari gila kali kedua. Tak. Selepas daripada terangkatnya keuzuran, sekadar muat untuk 2 fardu dan juga at-taharah. 2 fardu maknanya apa? Kita sebut contohlah asar dengan zuhur 4 minit, 4 minit, 8 minit. 8 minit. Boleh tak? Jadi sebelum asar tu, sebelum habis waktu asar, dia suci daripada haid. Bila dia wajib qada zuhur dan asar? Kalau dia suci tu dalam kadar 8 minit sekurang-kurangnya. Yang mana 8 minit tu muat untuk solat zuhur dan juga solat asar. Tapi kalau dia suci
ataupun tak datang darah, dalam kadar contoh 4 minit. Lepas 4 minit tu datang darah balik. Tak? Ni masalah darah ni macam tak kena sangat lah. Kita sebut gila lah, masalah gila supaya lebih faham. Dia sembuh daripada gila 8 minit sebelum daripada habisnya waktu asar. Maka dia kena semayang fardu asar dan juga zuhur. Qada zuhur sekali. Okay, kalau dia sembuh daripada gila 8 minit sebelum habisnya waktu asar. Tak? Tapi mana sebelum waktu asar tu 8 minit sebelum masuk waktu asar dia sembuh daripada gila. Cuma dia sembuh gila tu hanya 4 minit. Minit pertama, minit kedua, minit ketiga, minit keempat. Minit kelima gila balik. Jadi dalam tempoh 4 minit tu muat tak untuk dibuat 2 solat? Tak muat. Maka bagi dia wajib solat fardu asar sahaja, zuhur tak wajib qada. Boleh? Okey, kita baca lagi. Wa ilaika amsilatu lima taqaddam. Contohnya, law tahurat qabla khuruji waqti al-asri bi 5 daqa'iqa fa innahu yajibu 'alaiha al-asru wa kadzalika adh-dhuhru idza tawaffarat asy-syurutus sabiqah. Boleh? Contohnya seorang perempuan tu suci sebelum keluar waktu asar selama 5 minit. Mana 5 minit sebelum keluar waktu asar dia suci. Jadi 5 minit ni muat tak untuk solat asar? Muat lah. Jadi dia kena solat fardu asar. Zuhur kena qada tak? 5 minit ni muat tak untuk letak zuhur dan asar? Kalau muat, maka wajib dia qada fardu zuhur dan asar. Kalau tak muat, tak wajib qada fardu zuhur dan asar. Boleh? Contoh lain, law tahurat min al-haidhi qabla al-maghrib bi 5 daqa'iqa thumma ba'da al-maghrib bi rubu'i sa'ah ughmiya 'alayha fa innahu yajibu 'alayha qada'u adh-dhuhri man asri li'annahu tawaffarat asy-syurutus sabiqah wa kadzalika al-maghribu kama sayati fi al-mas'alati ats-tsaniyah. Contoh yang kedua ialah seorang perempuan suci daripada haid sebelum daripada maghrib. 5 minit sebelum maghrib suci daripada haid. Tak, selepas 15 minit masuk waktu maghrib dia pengsan. Tak, ketika itu kita sebut wajib dia sembahyang qada fardu apa dia? Zuhur. Wajib dengan sembahyang qada fardu asar dan juga fardu zuhur. Sebab apa? Sebab 5 minit sebelum maghrib dia suci dah. Lepas tu suci dia tu berterusan. Tidak ada mawanik. Bagi dia berterusan sampailah 15 minit selepas masuk waktu maghrib. Maknanya 5 minit campur 15 minit berapa? 20 minit. 5 minit sebelum masuk waktu asar, 15 minit selepas masuk waktu maghrib. Lepas tu baru dia pengsan balik. Pengsan. Asalnya haid, lepas tu pengsan. Jadi haid dan pengsan ni boleh sembahyang tak? Itu mawanik. Itu dah sebagai mawanik. Pengsan, gila, haid. Bukan semata-mata haid lah. Nifas. Tak, jadi orang tu ada 5 minit tambah 15 minit. Sempat tak untuk dia buat solat zuhur dan asar? Sempat sangat lah. Maka nanti bila dia sembuh daripada pengsan dia kena qada zuhur dan asar. Jelas tak? Okey, ada soalan tak? Lama yang ambil masa buat ni. Benda senang je. Ada soalan? Takut ada yang tak faham. Ni perempuan kena tahu lah ni. Kena tahu. Okey, tak ada soalan, kita masuk terus. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, turuwul mani'. Turuwul al-mani'. Kalau tadi seorang tu sedang haid, lepas tu haid dia hilang. Sekarang ni dia sedang suci, lepas tu baru datang darah haid. Idza haudat al-mar'atu aw nafisat awal al-waqti aw asna'ahu wastaghraqa al-haid wan nifasu baqiyat al-waqti wajaba ba'da zawal al-mani' al-qada'a li salati dhalika al-waqti bi syarti an takuna qad adrakat qabla turuwi dhalika al-mani' ma yas'u tilka as-salata ma'a at-taharah laha illam yumkin taqdimuha. Okey. Masalah turuwul mani' ialah masalah datangnya mani'.
daripada boleh sembahyang. Sekarang ni perempuan tu Zainab boleh sembahyang. Datang haid tak boleh sembahyang. Solah boleh sembahyang, gila tak boleh sembahyang. Solah boleh sembahyang, pengsan tak boleh sembahyang. Jadi pengsan, gila, haid, nifas tu kita sebut sebagai mawanik. Jadi asalnya orang tu sihat. Tak? Selepas tu, contohlah mak kita masuk dapur. Masak azan. Masuk waktu Zuhur. Dia tak sembahyang tu, dia masak lagi. Masak. Selepas 2 jam, masak. Datang darah haid. Tapi tak sembahyang lagi. Persoalannya, dia wajib tak sembahyang Zuhur nanti bila dia suci nanti? Kita sebut, kalau waktu yang kamu suci, selepas masuk waktu bagi Zuhur tu, muat untuk sembahyang Zuhur 4 rakaat, tak? Dan juga bersuci 2 minit, berwuduk 2 minit, itu pun kita ambil iktibar dengan waktu at-taharah tu kalau dia tu orang yang jenis ada penyakit. Yang mana orang tu tak boleh nak dahulukan taharah sebelum daripada masuk waktu, seperti selisul baul, selisul rih, mustahadah dan sebagainya. Kalau orang sihat, maka kita ambil iktibar waktu yang wajib kita ambil iktibar ialah waktu apa? Waktu sembahyang sahaja. Jadi mak kita tadi tu 2 jam. 2 jam ni bukan setakat sembahyang 4 rakaat. Sembahyang duha, semua jenis sembahyang boleh buat. Faham tak? Jadi ketika itu, bila datang darah haid tak boleh sembahyang dah lah. Tapi bila suci daripada haid, tak? Mak kita wajib qada sembahyang tersebut. Tak? Contoh apa? Tengok sikit contoh. Ada 2 contoh. Misalun law tara'a al-haidhu ba'da dukhulil waqti bi nisfi sa'ah wa lam tusalli al-mar'atu tilka as-salata wajaba 'ala al-mar'ati idha tahurat an taqdiya tilka as-salah li'anna wajadat al-waqta al-kafiyya li ada'i tilka as-salah. Zainab suci, lepas tu masuk waktu Zuhur, dia tangguh sembahyang, tangguh. Selepas setengah jam masuk waktu, selepas setengah jam datangnya haid. Okey, setengah jam yang ada tu, dia boleh tak sembahyang 4 rakaat? Boleh. Tapi dia tak sembahyang lagi, dia tangguh tak? Ketika itu nanti dia suci, dia kena qada sembahyang Zuhur tersebut. Contoh kedua, law tara'a al-haidhu ma'a dukhulil waqti al-'asri mathalan lam yalzamha idza tahurat an taqdiya salat al-'asri li'anna lam tudrik zamana yasa'u tilka as-salah. Okey. Contoh yang kedua ni, perempuan tu sedang suci. Bila masuk waktu asar, datang darah haid. Orang azan dia pun datang darah haid. Serentak. Boleh tak? Jadi sempat tak dia sembahyang 4 rakaat? Tak sempat lah. Boleh. Ataupun kita sebut dia suci, lepas tu orang azan. Seminit lepas orang azan tu, seminit lepas masuk waktu, dia pun datang darah haid. Okey, seminit muat tak letak 4 rakaat? Tak muat. Maka nanti lepas dia suci nanti, daripada haid dia tak wajib qada 4 rakaat tu. Faham tu? Faham tu madars insya-Allah. Itu masalah turul mani' wa zawalul mani'. Okey, yang lain ni senang je. Athani, yang kedua, at-tawaf. Yahrumu 'alal haid wan nufasa at-tawafu bil Ka'bah. Haram bagi orang yang haid dan juga nifas tawaf di Ka'bah. Wa dalilu 'ala hurmati at-tawaf, dalilnya ialah qaulu alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, at-tawafu bi manzilati as-salah. Tawaf ni levelnya seperti sembahyang. Sama seperti sembahyang. Tak, pada sudut apa kena tutup aurat, kena suci daripada hadas besar, hadas kecil, daripada najis. Bezanya apa? Illa annallaha qad ahalla fihi nutqa. Bezanya dalam tawaf Allah Taala izinkan bercakap. Dalam sembahyang Allah Taala tidak izin kita bercakap, bukan. Jadi bila disebut at-tawaf bi manzilati salah, sembahyang perlu kepada wuduk, tak kena suci daripada hadas besar, hadas kecil, begitu juga tawaf. Di sembahyang orang haid nifas tak boleh, begitu juga tawaf tidak boleh, haram. Yang kedua, warawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma hadat fil hajj isna'i ma yasna'ul hajj ghaira an la tatufi bil bait. Nabi sebut kepada Sitina Aisyah ketika mana Sitina Aisyah ni haid, ketika mana sedang buat haji, Nabi sebut isna'i kulla syai', buatlah semua perkara, atau membuatlah semua perkara yang dibuat oleh orang yang
sedang haji, cuma jangan tawaf je. Sa'i, tak, lontar jamrah apa semua tu boleh buat, tawaf tak boleh. Sebab apa? Haram lah, sebab sedang haid. Yang ketiga, waqad ajma'al ulama ala tahrimi tawaf 'ala al-haid wan nufasa'i wa ajma'u annahu la yasihu minha tawafu fardin wala tatawwu'in wa ajma'u anna al-haid wan nufasa'a la tumna' min shay'in min manasikil haji ma 'ada at-tawaf wa rak'atayhi. Jadi yang ketiga ni ijma'. Sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan haram bagi orang yang sedang haid dan nifas untuk tawaf. Itu pertama. Mereka juga berijma' sepakat mengatakan kalau tawaf juga tak, tawaf tidak sah. Jadi haram perbuatan itu satu hal. Tak. Kalau buat juga sah ke tidak? Tidak sah. Itu juga ijma'. Sama ada tawaf sunat atau tawaf fardu. Juga ijma' mengatakan mereka tidak dihalang daripada perkara-perkara lain, rukun-rukun lain selain daripada tawaf sahaja. Dan juga 2 rakaat solat sunat selepas tawaf. Selain tu nak buat-buatlah. Maknanya nak sa'i ke, nak melontar jamrah ke, nak cukur apa semua tu, itu tidak ada masalah walaupun sedang haid dan nifas. Al-thalithu wal-rabi'u, yang ketiga dan yang keempat, mashul mushaf wa hamlihi. Yahrumu 'ala al-haid wan nufasa mashul mushaf wa hamluhu liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahir. Jadi yang ketiga, yang keempat, orang yang haid dan nifas tak boleh sentuh Quran. Macam saya syarah dalam kitab fiqh tu lah. Sama ada kulit Quran, ayat yang ada Quran, ataupun tepi-tepi ni yang tidak ada Quran. Tak, antara ayat dengan ayat tu ada ruang kosong, kita sentuh kat situ haram juga. Depan ni tidak ada ayat Quran langsung, kita sentuh juga haram. Begitu juga bawa Quran haram juga. Sebab bila kita bawa, kita memikul dalam masa sama kita menyentuh. Jadi lebih-lebih lagi dikatakan haram. Dalam ayat Quran disebut tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Dan Nabi sebut la yamassul Qur'ana illa tahirun. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mushaf kat sini? Kullu ma kutiba li dirasati Quran. Setiap perkara yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran. Itu mana mushaf yang diharamkan sentuh. Boleh? Maksud mushaf kat sini ialah setiap perkara yang ditulis untuk mempelajari, untuk tujuan mempelajari Al-Quran. Walaupun sebahagian ayat yang memberi faham. Boleh. Jadi apa-apa yang ditulis bukan untuk mempelajari Al-Quran, contohnya duit shilling, ditulis atasnya Qul huwallahu ahad zaman dulu. Bawa duit shilling tu, sentuh ayat tu tidak ada masalah sebab ianya ditulis bukan untuk mempelajari Al-Quran. Tulis di dinding masjid bahagian atas tak? Itu untuk berkah, untuk barakah. Maka tidak ada masalah untuk kita sentuh dan kita pikul tanpa wudu, tanpa walaupun kita sedang nifas ataupun haid ataupun berjunub, tidak ada masalah. Tapi kalau perkara itu ditulis untuk tujuan belajar Quran, maka haram. Walaupun sebahagian ayat yang memberi faham. Walaupun sebahagian ayat yang memberi faham haram. Sentuh dan haram bawa. Wa yahrum mashul mushaf walau bi khirqah. Walaupun kita pakai apa? Kita sentuh lagu ni. Lapik. Haram kalau kita tidak ada wuduk dan juga kita ni berhadas besar dan juga haid dan nifas. Wa yahillu hamlul mushaf ma'amti'atin in qasada al-hamilu al-mata'a wahdah. Wa amma in qasada al-mushafa wahdah fayahrumu wa amma in qasada al-mushafa wal mata'a ma'an aw lam yaqsid shay'an fayahillu inda al-allamati ar-ramli khilafan li 'allamati ibn Hajar. Jadi ini masalah yang ada khilaf. Masalah apa ni? Masalah kita bawa Al-Quran dalam masa yang sama kita bawa perkara lain. Kita pikul, kita tak sentuh, kita pikul Quran. Contohlah dalam beg saya. Ni ada beg ni. Tak. Dalam beg ni ada Quran. Tapi dalam masa yang sama dalam beg ni ada pen, ada pensel, ada handset. Kalau Quran saja, ketika itu kita sebut tadi tak boleh pikul Quran. Jadi tak boleh pikul Quran walaupun dengan pikul macam ni tak boleh. Haram. Okey, sekarang ni ada Quran dan juga ada barang lain. Kena gaya boleh kita bawa beg ni walaupun tidak ada wuduk. Apa gayanya? Gayanya ialah
Kalau kita sebagai hamil niat untuk bawa barang sahaja, tak ada niat untuk bawa Quran, itu ada niat kita. Jadi aku bawa beg ni sebab nak bawa pen. Tak. Maka tidak ada masalah. Walaupun ada Quran duduk dalam. Kalau kita niat untuk bawa Quran semata-mata, tak. Pen apa semua tu terikut secara sendiri. Tak, sebab dia dah memang duduk dalam ni. Maka ketika itu haram. Kalau kita niat nak bawa Quran semata-mata. Okey, kemudian jadi khilaf. Kalau kita niat nak bawa dua-dua. Aku ni nak bawa Quran, dalam masa yang sama aku nak bawa barang-barang yang duduk dalam ni. Tak, ataupun tidak niat apa-apa. Orang tanya, entah ni niat nak bawa Quran ke nak bawa pen, pensel, beg dompet yang ada dalam beg merah tu. Aku pun tak tahu. Kita jawab aku pun tak tahu. Tak. Tidak qasad yang ni dan juga tidak qasad yang tu. Ketika itu khilaf. Imam Ramli sebut tidak ada masalah. Dalam dua situasi tu, kita niat untuk bawa Quran dan juga mata' serentak. Imam Ramli sebut tidak ada masalah. Dan Imam Ibn Hajar sebut tak boleh. Tak boleh. Jadi Imam Ibn Hajar, kalau ada je niat untuk bawa Quran, sekali bergabung dengan yang lain tak boleh. Imam Ramli sebut kalau kamu niat bawa Quran, gabung dengan benda lain. Dua niat dalam satu masa, tak ada masalah lah nak bawa tu. Boleh? Yang kelima. Faham ke tak ni? Ada soalan tak? Cuba respon sikit. Ke komen tak masuk dalam apa ni? Dalam ruangan komen live saya ni. Dan internet lambat sangat dia tak masuk. Cuba buka live dan punya. Buka live. Tak buka live Facebook. Ada soalan tak? Tak ada soalan? 4 orang je dengar. Bagian daftar tu bukan main. Biasa tu. Bagian daftar 20 orang, 30 orang. Ni tengok mata easy ni. Tengok kekal sampai bila. Anak muda semangat mula-mula. Khair insya-Allah. Al-khamisu, yang kelima, al-lubthu fil masjidi. Yang kelima, menetap di dalam masjid haram. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa al-lubthu fil masjid. Menetap ni dalam tempoh yang lama lah. Menetap ni walaupun tempoh yang sekejap. Bukan mesti tempoh lama tak. Walaupun dalam tempoh yang sekejap. Haram. Nabi sebut, inilah uhillu al-masjidah li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid ini untuk dimasuki oleh orang yang haid dan juga junub. Wakadha yahrumu taraddud fil masjid. Jadi selain daripada muqs, menetap dengan ceramah ke apa, haram. Begitu juga taraddud. Taraddud ni maksud dia masuk pintu A, dia keluar pintu A. Masuk pintu depan, keluar pintu depan juga. Makna masuk dan keluar tu pintu yang sama. Itu kita panggil taraddud. Walaupun dia tak masuk, terus dia keluar. Dia tak berhenti pun, tak diam pun sebentar dalam masjid. Terus berjalan je. Lepas tu, keluar. Haram juga. Sebab at-taraddud ni menyerupai al-muqs. Okay, yang keenam, qiraatul Quran. Ada tak ni? Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Yang keenam, diharamkan membaca Al-Quran dengan tujuan al-qiraah. Bukan agak solah ni. Awak tak ada dalam grup tu. Tak apalah. Okey, yang keenam, membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca dengan tujuan bacaan. Dalam terjemahan ni disebut membaca Al-Quran dengan tujuan bacaan. Membaca Al-Quran dengan tujuan bacaan. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa qiraatul Quran. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas membaca Al-Quran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal Quran. Tidak sepatutnya seorang yang junub ataupun seorang yang sedang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Wa inna ma tahrumu qiraatul Quran bi syurutil atiyah. Okey, haram baca Quran tu dengan syarat. Ada dua syarat disebut dalam kitab kita ni.
Pertama, kauniha atau kaunuha biqasdil qiraati wahdaha atau ma'a ghairiha. Baca tu, dia terjemah. Jika diniatkan semata-mata bacaan atau diniatkan bacaan serta tujuan yang lain. Jadi haram kalau diniatkan semata-mata bacaan. Maknanya diniatkan semata-mata baca Al-Quran. Ataupun diniatkan untuk membaca Al-Quran dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama ialah semula. Kauniha biqasdil qiraah wahdaha atau ma'a ghairiha. Jika diniatkan semata-mata untuk membaca Al-Quran sahaja, ataupun niat untuk membaca Al-Quran digabung dengan perkara lain. Contohlah doa naik kenderaan. Apa doa naik kenderaan? Apa dia doa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita niatkan itu sebagai Al-Quran. Mana kita baca itu atas dasar baca Al-Quran. Dalam masa yang sama, nak jadikan ianya sebagai doa. Haram. Walaupun himpun ni dua niat. Kalau niat untuk Quran saja haram dah. Gabung dengan benda lain juga haram. Tapi kalau tidak niatkan membaca Al-Quran, contoh dia baca, memang dia baca. Baca tu baca, lafazkan ayat tu dia lafazkan. Cuma tujuannya untuk zikir. Untuk berzikir. Ataupun untuk mengambil peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ataupun membaca kisah. Niatnya untuk membaca kisah. Ataupun at-tahassun, pelindung diri sebelum tidur. Baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua Quran lah tu. Tapi dia baca tu bukan niat atas dasar itu Quran. Ataupun bukan dia niat semata-mata bukan dia niat sebagai bacaan Quran. Tapi dia niat sebagai tahassun. Aku baca ni sebagai pendinding bagi diri aku daripada gangguan syaitan ketika mana sedang tidur. Ketika itu tidak ada masalah. Jadi oleh sebab itulah perempuan yang haid dan dia tu hafizah, ataupun dia mengajar Quran ke, kalau haid 15 hari tak mengajar 15 hari ataupun tak mengulang 15 hari, maka sebenarnya kita tak perlu keluar ikut pandangan mazhab lain yang membenarkan perempuan haid baca Quran. Kita hanya guna mazhab kita sendiri. Tapi dengan cara niat zikir. Ustaz, macam mana nak niat zikir? Niat dalam hati. Aku sekarang ni berzikir. Lepas tu baca tu. Wa idza atlaqat bi an lam taqsid syai'an fakadzalika la yahrum. Kalau dia atlaqat ni maknanya dia tidak qasad. Tidak qasad untuk membaca Quran, tidak qasad juga untuk selain daripada itu. Ketika itu juga tidak diharamkan. Yang kedua, syarat yang kedua, kaunuha bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha. Mesti dengan lafaz lah. Sekira-kira dia dengar Bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Tapi kalau dia bisik, tak dengar ataupun baca guna hati, tidak haram lah. Begitu juga tengok mushaf, tengok saja. Tapi tidak keluar suara ikut mulut, tidak haram juga. Wa ajma' al-fuqaha ala jawaz at-tasbih wa at-tahlil wa sa'ir al-adhkar ghair al-Quran lil-haid wa an-nufasa. Dan telah berlaku ijma' sesama para fuqaha ke atas keharusan bertasbih, bertahlil, berdoa, baca zikir. Yang selain daripada Quran bagi orang yang haid dan juga nifas. Jadi sedang haid sedang nifas bukanlah maknanya tak payah buat ibadat langsung. Sebab dia boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertahlil, boleh bertahmid, dan semua itu tidak diharamkan bagi pihak mereka. Taraddud tu maksud dia kita masuk pintu A, keluar pintu yang sama. Itu taraddud, haram juga bagi orang yang haid dan nifas. Yang ketujuh as-saum. Tak habis lagi. Ya Rabbi. Baca laju sikit.
Yang ketujuh, as-saum ajma'atil ummah ala tahrim as-saum ala al-haid wan nufasa wa ala annahu la yasihhu saumuha. Ijma' ulama mengatakan haram bagi orang yang haid dan nifas untuk berpuasa, dan kalau puasa pun tidak sah. Dalil pengharaman ialah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kunna nu'maru biqada'is saum. Kami disuruh untuk qada' puasa. Bila kami disuruh untuk qada' puasa, maknanya tak boleh puasa lah masa sedang haid tu. Tak. Sedang haid dalam bulan Ramadan, tak boleh puasa. Bila tak boleh puasa, tak puasa. Bila tak puasa, barulah kami disuruh untuk qada' puasa tu. Kalau dah puasa, tak adalah Siti Aisyah menyebut kami disuruh untuk qada'. Jadi al-qada' far'u apa? Qada' itu cabang kepada tidak buat perkara tersebut. Wala nu'maru biqada'is salah, dan kami tidak disuruh untuk qada' sembahyang. Okey, as-sami yang ke-8 at-talaq. Yahrumu talaqul haidi fih. Isteri sedang haid, lelaki haram talak isteri. Ayat Quran sebut, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kita baca terjemahan sini. Maksudnya, wahai Nabi, apabila kamu, engkau dan umatmu lah, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu dengan betul. Jadi dalam ayat Quran ni sebut, nak cerai boleh. Tapi cerai, lepas cerai itu boleh dikira iddah terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lepas tu habis iddah pertama, habis suci pertama, haid, suci pula kedua. Tak. Tu jangan cerai ketika mana masih belum dikira iddah. Sebab kalau kita cerai ketika perempuan tu sedang haid, contoh hari pertama dia haid, kita cerai. Dia haid 15 hari. 15 hari tu tidak dikira dalam iddah tu. Jadi sepatutnya, contohlah kita sebut mudah-mudah, dia kena iddah 40 hari, contohlah. Ni tak betul ni, contoh 40 hari. Maka iddah dia seolah-olah 55 hari. Sebab apa? 15 hari ketika dia sedang haid tu tidak dikira. Jadi tulul muddah, jadi panjang lah beban ke perempuan tu. Perempuan lah. Tak, perlu kepada makan, minum, suami dan sebagainya. Jadi cepat habis iddah, cepat boleh kahwin, cepatlah ada orang tanggung dia. Gitu. Wa ma'na al-ayah idza aradtum at-talaqa fatalliquhunna li'iddatihin ay li awwaliha bi an yakuna at-talaq fi tuhriha lam tumassa fihi litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa qawluhu ta'ala wa ahsul 'iddah ay ihfazuha lituraji'u qabla faraghiha. Walamma talaqa ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi raj'atiha wa imsakiha hatta tathura wal 'illatu fi dhalika annaha tatadarrar bi tulil 'iddah. Juga kisah Sayyidina Umar dengan anak beliau. Bila mana anak beliau menceraikan isteri. Tak, sedangkan isterinya sedang haid, Nabi suruh Sayyidina Umar menyuruh anak dia, tak, yang menceraikan isteri itu anak Sayyidina Umar. Perkara itu dapat diketahui oleh Nabi. Sayyidina Umar sendiri yang beritahu. Maka Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, suruh anak kamu tu rujuk balik isteri kamu tu. Lepas tu, bila isteri dia tu dah suci, nak talak. Kalau nak terus pegang, maknanya nak terus jadikan ianya sebagai isteri, maka tak payahlah cerai. Wa qadha yahrumu alaihi an yutalliqaha fi tuhrin jama'aha fih. Jadi tadi kita sebut haram seorang suami cerai isteri dalam keadaan isteri itu sedang haid. Begitu juga haram seorang suami mencerai isteri walaupun isteri itu sedang suci. Bila tu? Kalau bersetubuh dulu. Dia fikir lagu mana, dia fikir, sebelum aku cerai, baik aku bersama dulu. Alang-alang nak apa? Tak. Jadi lelaki ni, suami ni, setubuh dulu dengan isteri dia. Lepas setubuh tu dia cerai. Haram. Jatuh-jatuhlah. Jatuh talak, cuma haram. Wa innama yahrumu talaqul haidi illam tabdhul malan fi muqabil at-talaq. Fa in badhalat malan fi muqabil talaqiha lam yahrum. Itu masalah khulu'. Masalah khulu' ni apa dia? Contohlah isteri tu terseksa dengan hidup dengan suami, suami sepak terajang dia, tak jaga nafkah dia. Tak. Akhir sekali isteri tu kata, abang ceraikan saya bagi balik pada abang mas kahwin abang pernah bagi pada saya dulu, 10,000. Jadi abang cerai saya bagi abang 10,000. Suami terima benda tu. Qabil tu.
Tak, ketika itu suami dapat RM10,000 dan isteri tercerai. Ketika itu walaupun isteri sedang haid tidak berdosa. Tidak berdosa. Kita panggil khuluk, tebus talak. Duit dapatkan suami, isteri tercerai. Tidak ada masalah. Walaupun tempoh iddahnya akan jadi panjang, tapi mudarat panjangnya tempoh iddah lebih kecil daripada mudarat perempuan tu terus bersama dengan isterinya yang lahanat tu lah. Tak? Yang jenis tak faham bahasa ni, yang jenis jahat ni. At-tasi'u yang ke-9. Baca lagi. Ada soalan tak? Setakat ni faham tak? Boleh insya-Allah. Nanti kalau nak ulang kaji guna yang Ustaz Nazrul pun boleh. Kita nak baca satu bab juga hari ni. Cadangan 2 bab, baca satu je lah. At-tasi'u yang ke-9, al-mururu fil masjidi in khafat talwisah. Al-murur diterjemah dengan apa sini? Lalu tak? Melintas. Melintas bahasa molek sikit. Melintas. Melintas di dalam masjid jika dikhawatiri darahnya akan mengotorkan masjid. Jadi haram bagi perempuan yang haid dan nifas melintas di dalam masjid. Bila tu haram tu? Kalau takut mengotorkan masjid. Takut tu walau ihtimalan. Walaupun ihtimal yang kecil. Bimbang dalam hati. Dia perempuan ni masing-masing lah. Dia tahu. Ada perempuan mungkin hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10 tu masih darah yang keluar tu masih kuat. Hari ke-11 baru slow. Perlahan darah tu keluar. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 tu dia bimbang. Kalau dia lalu dalam masjid, jatuh. Darah mengotorkan masjid. Haram lalu. Kalau yakin betul tidak mengotorkan masjid. Contoh dia haid 15 hari. Hari ke-15 tu. Darah tak banyak dah. Tak. Pek pun kalau tengok pada pek pun ada kesan sikit-sikit gitu je. Hari ke-15. Esoknya nak suci dah. Dan dia yakin. Dia yakin aku lalu ni tidak mengotorkan masjid. Dia boleh lalu. Hukumnya dibenarkan. Dibenarkan. Boleh? Okey. Boleh. Cuba kena ingatlah lalu. Lalu ni maknanya masuk, terus berjalan, keluar ikut pintu yang satu lagi tu. Mana masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Dan tak berhenti kat tengah. Kalau dia masuk, dia stop pula kat tengah tu 2-3 saat mikir masa depan dia lepas SPM ni, tu haram. Faham tak? Budak baru dapat result. Dengan cerita result musim PKP ni makin cemerlang. Lepas ni mengajar guna ni je, internet je. Cemerlang belakang SPM. Mengajar depan-depan tak jadi. Okey, boleh. Jadi disebut juga dalam kitab kita ni, wa mislul haidhi wan nufasa kullu dhi khabathin yukhsha minhu talwithul masjidi fa in aminat talwithal masjidi kurih. Begitu juga orang yang seperti haid dan nufasa, iaitu orang yang apa? Yang ada kotoran pada badan, nanah ke, darah ke, tak, benda-benda kotor lah kat badan. Yang dia bimbang kalau dia lalu dalam masjid, darah nanah dia tu jatuh ke tanah ataupun jatuh ke lantai masjid. Haram dia masuk. Kalau aman daripada mengotorkan masjid, boleh masuk. Tapi kekal makruh. Kalau tak silap saya, makruh tu pun selagi mana tidak ada hajat. Maknanya perempuan tu masuk ke masjid tu, tidak ada hajat. Saja-saja dia masuk pintu A, nak keluar pintu B. Makruh. Tapi kalau ada hajat, tak, ada hajat. Ada hajat. Ada hajat maknanya apa? Rumah dia belakang masjid. Jadi kalau dia lalu ikut jalan dalam masjid ni, tak, jadi shortcut lah. Dekat sikit. Jimat lah 5-6 minit. Jadi ada hajat. Waktu tu tak makruh. Tapi kalau tanpa hajat, haram tak haram, makruh sahaja. Manakan kalau takut mengotorkan, bawalah sampai beringkat haram. Boleh tak? Minum air dulu. Bismillah. Kalau sebarang persoalan boleh tanya saya. InsyaAllah saya boleh jawab, saya jawab lah.
Al-ashiru yang ke-10, mubasyaratu ma baina surrah wa rukbah. Mubasyarah ni disebut apa? Oleh Ustaz Nazrul dia terjemah apa? Dia terjemah mubasyarah juga. Mubasyarah ni makna sentuh kulit ke kulit. Lepas ni dia akan disebut dalam kitab kita ni, ulama kita khilaf lah, fuqaha khilaf. Dan dia haramkan tu mubasyarah ke ataupun al-istimta'. Ni dalam Nailur Rajak syarah kepada matan Safinatul Najah pun disebut. Apakah yang diharamkan? Adakah al-istimta', mengambil kesedapan, mengambil nikmat, mengambil keseronokan, ataupun mubasyarah? Mubasyarah ni sentuh kulit ke kulit. Apa yang diharamkan? Dia akan sebut sikit lagi, dia akan sebut lah. Jadi kita baca dulu. Mubasyaratu ma baina surah wa rukbah, berseronok. Ataupun kita sebut mubasyarah ni menyentuh lah. Lelaki menyentuh barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri. Boleh? Barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri. Jadi ajma'al fuqaha ala tahrimi wat'il haid, yang tu ijma' lah. Kalau bersetubuh memang haram, confirm haram. Setubuh. Tak ada khilaf. Mana bersetubuh ni masuk kemaluan dalam kemaluan, itu haram. Ayat Quran tu wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Tanya kepada Nabi Muhammad lah, bukan tanya kepada kita. Katakanlah haid itu adalah kotoran, azan, najis. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini jelaslah yang kita dah terang sebelum ni. Maknanya jangan bersetubuh, jangan berseronok. Bukan maksud jangan makan sekali, jangan duduk sekali, seperti amalan Yahudi tak. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Tak. Maknanya jangan lewat sahaja. Perkara lain nak buat halal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Banyak mana-mana. Banyak hadis sahih yang menguatkan perkara ini. Baca kitab ni. Jadi ada juga hadis sahih yang menguatkan perkara ini. Antaranya perkataan Al-Imamu Al-A'zam Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebut man fa'ala dhalika faqad ata kabiratan. Siapa yang buat perkara tersebut iaitu bersetubuh, maka telah buat satu perkara yang kabirah, dosa besar. Na'udzubillah. Okey, boleh. Begitu baca sini bukan baca situ. Wa kadzalika tahrumul mubasyaratu fima baina surah wa rukbah wa dzalika li hadits Ibnu Umar alladhi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bi ma'nah. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun fawqa al-izar. Jadi begitu juga haram mubasyarah, lelaki menyentuh barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri. Seperti mana hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dihalalkan bagi lelaki akan isterinya ketika mana isterinya sedang haid? Maka dijawab ma fawqal izar, barang yang ada di atas. Izar ni kain. Izar ni kain. Jadi maknanya orang pakai kain ni, kain tu dekat apa? Pusat dan juga ke bawah lutut. Okey. Jadi kat sini kita faham barang yang ada di bawah izar tersebut, tak, iaitu di antara pusat dan lutut, haram untuk disentuh. Haram untuk disentuh. Kita baca lagi. كانت وفي الحديث عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. Okey, maksudnya adalah salah seorang daripada kami jika datangnya haid
Ini siapa yang sebut ni? Isteri Nabi lah. Isteri Nabi iaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah menyebut, adalah salah seorang daripada kami jika datangnya haid, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bermubasyarah dengan kami, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan isterinya memakai izar, celana. Pada ketika awal waktu haid. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bermubasyarah dengannya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapakah dalam kalangan kalian yang dapat menjaga nafsunya lebih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kat bawah tu disebut khilaf. Waqtalafa fuqaha'una Syafi'iyyah hal tahrumul mubasharatu am al-istimta'. Apa yang haram? Apa yang haram? Adakah yang haram itu mubasyarah, iaitu menyentuh kulit ke kulit? Tak, ni tanpa berlapis tu. Tak. Ataupun yang diharamkan itu istimta'. Istimta' ni mengambil kesedapan, mengambil keseronokan. Maka sebahagian daripada fuqaha mengatakan yang diharamkan itu ialah innama tahrumu al-mubasyarah, menyentuh. Wabinaan alaihi fa yahrumul lamsu sawa'un kana bisyahwatin aw biduniha. Jadi sentuh haram. Suami nak sentuh kulit, barang yang ada di antara pusat isteri dan juga lutut isteri, haram. Sentuh haram. Dengan syahwat haram, tanpa syahwat haram. Jadi bila sentuh haram, maka dengan syahwat, dengan tidak syahwat haram lah. Lihat boleh tak? Lihat bukan sentuh. Maka melihat walaupun dengan syahwat ataupun tanpa syahwat ukurnya boleh. Itu kalau kita sebut yang diharamkan ialah al-mubasyarah. Maka sentuh tak boleh. Syahwat ke tak ada syahwat ke haram. Tengok, nak tengok tak ada masalah, jangan sentuh je. Ustaz tengok dengan syahwat tidak ada masalah sebab tak sentuh. Tu dia. Kita baca sikit dalam kitab tu nanti. Sekejap baca sini dulu. Faqala ba'duhum bihurmatil istimta'. Sebahagian kata haram tu istimta'. Istimta' ni mengambil kesedapan. Ustaz Nazrul pun tak terjemah. Dia haramkan istimta'. Mengambil keseronokan lah. Barang yang ada di antara pusat dan lutut. Wabitali fayahrumun nazar wal lamsu bi syarti an yakuna bi syahwah. Jadi bila kita sebut istimta' tu maknanya mengambil kesedapan. Jadi haram kalau ada mengambil kesedapan. Sentuh dengan syahwat, mengambil kesedapan lah tu. Tak, haram. Tapi kalau sentuh tanpa syahwat, tidak mengambil kesedapan, tidak haram. Tengok dengan syahwat, mengambil kesedapan, ya, haram. Tengok, tak ada syahwat apa. Tak rasa lazat. Apa tu orang panggil? Tidak mengambil kelazatan. Ketika itu tidak diharamkan. Boleh? Saya baca sikit sini. Bunyi kipas tak? Aku bunyi kipas kuat sangat kan, tak sedap rakaman. Pasang aircon ni, aircon portable tu. Kuat juga bunyinya. Kena beli aircon yang apa tu? Yang biasa tu. Mano. Okey. Kemudian boleh jadi orang tanyalah, kerja sebutlah, sepatah tak. Jadi suami tak bolehlah ambil kesedapan tu. Dengan syarah yang saya tulis tadi, dengan syarah yang saya syarah tadi. Tapi kalau isteri, ustaz, isteri sedang haid. Tak. Isteri nak mengambil kesedapan, keseronokan, barang yang ada di antara pusat suami dan juga lutut suami. Boleh ke tidak? Imam Ramli sebut boleh. Imam Ibn Hajar sebut tak boleh. Jadi ni terbalik ni. Isteri yang nak kepada suami. Jadi isteri mengambil kesedapan barang yang ada di antara lutut suami dan juga pusat suami. Boleh, tidak ada masalah. Sebab suami dia tak haid. Boleh tak? Cumanya kalau tak silap juga, kalau isteri tu mengambil kesedapan daripada suaminya dengan menggunakan barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri,
Maknanya barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri bertembung dengan barang yang ada di antara pusat dan lutut suami. Dan sekarang ni isteri yang mustamti'ah, dia yang mengambil kesedapan, haram. Sebab dia guna barang yang ada di antara pusat dan lutut. Tapi kalau guna tangan apa semua tu tidak ada masalah. Okey, kemudian saya nak sebut ikhtiar. Sebahagian ikhtiar. Ikhtiar siapa ni? Ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi ada pandangan peribadi. Ni kena bagi ni. Budak-budak muda ni. Pandangan peribadi Imam Nawawi yang juga itu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu mengatakan yang haram tu satu je. Yang haram tu setubuh. Yang haram tu setubuh. Bukan pegang-pegang, istimta', mubasyarah ke apa semua tu boleh. Yang penting jangan masuk kemaluan dalam kemaluan. Boleh. Jadi kalau kita nak ambil pandangan Imam An-Nawawi untuk amalan diri sendiri tidak ada masalah. Jadi buatlah apa pun tapi jangan masuk kemaluan dalam kemaluan. Jangan masuk kemaluan dalam kemaluan. Yang lain tu boleh belaka. Boleh? Tu pandangan Imam Nawawi ya. Ikhtiar Imam Nawawi. Dia ada satu kitab tentang ikhtiarat Imam Nawawi ni, karangan Syekh Salim Khatib. Kitab tu bagus juga kalau kita nak baca sama-sama. Boleh? Tu. Tapi kalau anak muda yang jenis, sebab sini pun disebut juga Imam Nawawi dalam kitab yang lain, kitab Majmu', beliau berkata kalau orang tu jenis takwa banyak tak, maka okeylah untuk kita bagi tahu dia yang haram hanya bersetubuh. Tapi kalau orang jenis kahwin pun dalam keadaan gelang dekat apa sini, rantai dekat tengkuk, jenis orang tak terpelajar, lepas tu jenis orang yang koksi. Kita kenal kawan kita ni jenis tak boleh jadi ni. Kalau aku bagi fatwa yang mudah takut menyebabkan bersetubuh. Tak. Jadi kita tutup awal-awal sadu zaraat kerja sebut haram sentuh barang antara pusat dan lutut. Nak sentuh haram dah. Ya kita ambil mubasyarah tadi. Tak? Tapi kalau orang tu tak member-member kita yang mengaji Quran ke apa semua. Nak kalau kita nak gunakan pandangan Imam Nawawi boleh lah. Sebab dia tak melampaui batas. Bimbang lah kalau kita sebut boleh. Air sekali boleh. Boleh je selain daripada bersetubuh. Tapi bila dah masuk main area-area tu, dah takut bimbang pergi ke tempat lain lah. Jadi haram. Jadi bila bersetubuh jadi perkara yang haram secara ittifaq pula dah. Itu tu kena faham juga lah tu. Dalam fatwa, dalam kita nak bertaamul dengan orang ni, kita kena cerdik jugalah. Yang sampai makan diri orang lain. Moleknya kita bagi pandangan muktamad lah paling moleknya haram. Ambil kesedapan barang yang ada di antara pusat dan lutut isteri haram. Satu masalah. Yang apa? Yang ikhtiar tu sama-sama kita sudahlah. Tu. Al-hadi ashar yang ke-11. At-taharatu bi niyyati ta'abbud. Tu faedah mengaji ya. Tu faedah mengaji. At-taharatu bi niyyati ta'abbud. At-taharah ni bersuci. Bersuci dengan niat ta'abbud. Ta'abbud ni beribadat. Jadi idza hadat al-mar'atu haruma 'alayha at-tahara bi niyyati ta'abbud ma'a ilmiha bi anna la tasih fata'samu li anna mutala'ibatun bil ibadah. Jadi bila mana seorang perempuan tu haid, haram bagi dia bersuci. Bersuci maknanya dia pergi tandas dan mandi wajib. Dengan niat nak mengangkat hadas, haram. Faham tak? Haram dan juga tidak sah dan berdosa. Sebab apa? Sebab main dengan agama. Agama sebut, syariat sebut, nak mandi wajib boleh, tapi tunggu darah berhenti. Tunggu nifas berhenti, yang mandi nak mandi. Tapi darah sedang keluar, nifas sedang keluar, jangan kamu mandi niat nak mengangkat hadas. Aku tak bagi. Kita buat juga haram. Macam wuduk dengan air ni lah. Jangan wuduk dengan air 5. Air apa? Oren ni. Syarak tak bagi, kita buat haram. Sebab mutala'ibatun bid-din. Main dengan agama. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا. Yang tak boleh tu kalau taharah bersuci untuk mengangkat hadas. Sama ada nak angkat hadas besar dengan cara mandi ataupun nak angkat hadas kecil dengan cara wuduk, haram belaka. Adapun taharah bersuci yang disunatkan.
dengan niat an-nadhafah, mensucikan badan. Bukan niat untuk mengangkat hadas. Tak, sekadar nak sucikan badan seperti mandi untuk ihram. Sebelum ihram haji mandi dulu untuk sucikan badan, bukan nak angkat hadas. Nak wukuf mandi dulu, nak lantar jamrah mandi dulu. Tak, yang tu sunat lah tanpa khilaf. Itu sunat tanpa khilaf. Dalil pengharaman ialah Rasulullah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Khina hadat isna'i ma yasna'ul haju ghaira an la tatufi." Buatlah semua perkara yang orang yang sedang haji tu buat, kecuali jangan tawaf. Boleh? Jadi ini dalil apa ni? Ini bukan dalil pengharaman apa tu untuk tawaf ketika mana sedang haid. Nah, yang tu kita dah sebut dah tadi. Betul juga ni dalil yang sama lah, dalil yang sama. Jadi daripada dalil isna'i ma yasna'ul haju ni kita boleh ambil yang pertama, haram untuk perempuan yang haid nifas untuk tawaf. Sebab Nabi sebut ghaira alla tatufi, jangan tawaf je. Yang lain nak buat, tak ada masalah. Jadi daripada situ juga kita faham nak mandi untuk bersihkan badan. Atas niat nak berwukuf, nak berihram, nak menonton jamrah, maka dituntut sebab Nabi sebut buatlah semua benda kecuali satu je. Jadi antara semua benda yang dibuat itu ialah antara semua benda yang dituntut, yang dibuat oleh orang yang nak buat haji ni ataupun umrah ni, dia mandi dulu sebelum dia ihram, wukuf, menonton jamrah dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Khatimatun idzan qata'a damul haid wan nifas lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu as-shawm wat talaq. Ini penting. Ini sangat penting. Apa dia sebut? Bila mana terputusnya darah nifas dan juga darah haid. Jadi perempuan sedang haid, lepas tu darah dah berhenti. Sedang nifas, lepas tu darah dah berhenti. Maka tidak dihalalkan bagi dia sebelum daripada dia mandi wajib ataupun dia tayamum lah kalau tidak ada air. Tak. Melainkan dua perkara je. Puasa dan juga talak. Selain daripada tu, kita bincang ada 11 perkara. Tak. 11 itu semua haram melainkan dua. Dah putus haid dah, belum mandi, boleh dah dia buat dua perkara. Pertama, suami nak talak isteri, boleh dah. Ustaz, isteri belum mandi wajib, boleh dah talak, tak haram. Ataupun perempuan tu nak puasa, boleh, tidak ada masalah. Walaupun belum mandi wajib, puasanya sah. Tapi yang selain daripada tu, nak bersetubuh dengan suami, nak tawaf, nak sembahyang, nak duduk dalam masjid, baca Quran, lalu dalam masjid dan sebagainya, mesti mandi dulu. Lepas mandi barulah boleh buat. Wallahu a'lam. Nak baca lagi tak? 9:30 berhentilah. Berhenti. Nak baca 2 bab ini. Nanti kita baca dars yang ke-6. Okey dah. Ni sekarang ni dars yang ke berapa? 4. 8 kali habis lah. Paling banyak 8 kali habis, insyaAllah, kitab ni. Ada soalan tak? Masalah turul mani', zawalul mani' tu jelas tak? Kena faham turul mani', zawalul mani' ni, mani' tu kena, mani' tu apa? Mani' tu mufrad, mawani' jamak. Mani' ni perkara yang menghalang daripada kita boleh sembahyang. Itu mani'. Pensan, haid, gila, nifas. Itu semua mawani' lah tu. Boleh. Bukan semata-mata mesti haid ataupun nifas, tak. Jadi berlaku pada seseorang tu dua perkara. Contoh saya buat. Zainab haid. Lepas tu, sebelum keluar waktu asar, dia suci. 5 minit sebelum keluar waktu asar, dia suci 5 minit. Okey. Kita sebut, sepatutnya dia kena qada asar dan apa nama? Tak apalah, saya tawakuf dulu. Ada part yang saya kurang jelas. Ada part yang saya kurang jelas. Sebab apa masalah, kalau apa, contoh macam masalah tadi 5 minit kan.
5 minit sebelum keluar waktu dia suci. Tapi bila masuk waktu asar tu dia contoh dia gila. Dia gila. Jadi 5 minit sahaja yang dia ada. Yang tu confirm lah. Yang tu confirm. Memang dia kena qada fardu asar sahajalah. Tak, zuhur tak payah. Sebab 5 minit tak muat untuk letak 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Biar khafi mungkin. Tapi kalau 5 minit dalam waktu asar, dia suci. Maknanya 5 minit sebelum keluar waktu asar, dia suci. Lepas masuk waktu maghrib tu, lepas asar maghrib lah. Azan maghrib, dia okey lagi, suci lagi. Tak, 10 minit selepas masuk waktu maghrib, dia gila. Ataupun dia pensan. Jadi mawanik tu datang balik. Tadi manik haid. Lepas tu hilang dah manik tu. Haid tu hilang. Datang pula manik lain iaitu, apa nama tadi? Pensan ataupun gila. Tak. Okey. Soalan ni, wajib ada qada fardu asar confirm kena qada. Zuhur tu zuhur. Sebab apa? Sebab dia 5 minit je berbaki sebelum keluar waktu asar. 5 minit sahaja berbaki sebelum keluar waktu asar. Jadi kita ambil iktibar dengan sebelum keluar waktu asar ke, masa tu, maka bila sebelum keluar waktu asar 5 minit tak muat untuk letak 8 rakaat zuhur dan asar, maka kena qada asar saja. Asar sahajalah, zuhur tak wajib. Ataupun kita ambil juga iktibar asar 5 minit, lepas tu dengan maghrib 10 minit, lepas tu baru ada gila. Jadi 10 tambah 5, 15 minit. 15 minit ni muat lah untuk dia qada fardu asar dan fardu zuhur. Tak. Tu masalah tu. Saya tengok sebab dia contoh dia tu, contoh kalau siapa ada kitab ni, Ustaz apa? Contoh yang dia bagi tu macam menyebabkan saya jadi keliru lah. Dan tak sempat nak rujuk mana tadi. Contoh nombor 2. Contoh nombor 2 dalam masalah zawalul mani'. Dalam masalah zawalul mani'. Itu saya akan tengok balik. Saya akan tengok balik. Selesai kat situ. Ada sebarang soalan? Tidak ada. Ada soalan tak? Kita nak berhenti lah. Kalau tak ada sebarang soalan. Ada sebarang soalan? Cuba respon sikit. Ustazah Alia, Muhammad Iqran, Muhammad Hanif, Ustaz Hafiz Akmal kita, Ustaz Syahmi, siapa ni, di Bukit Besar, Moruju. Ada soalan tak? Jelas tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada, cukup sekadar tu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.